Anak-anak di Gaza hari ni dia orang dah ada dia punya wheels. Ni, senarai kan apa dia nak. Kalau kita ada RM50, apa kita nak buat RM50 tu? Anak-anak di Gaza sekarang tulis. Lebih 11,000 maut pada ketika ini, 2/3 daripadanya merupakan kanak-kanak dan wanita. Lebih 70% daripada 2.3 juta penduduk bumi Palestin hilang tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bawakan kepada anda ketika ini dua ahli panel cukup hebat untuk membincangkan, berkongsi info kepada kita, berkongsi keadaan terkini, situasi semasa, kesengsaraan yang dialami oleh penduduk Gaza, penduduk Palestin pada ketika ini. Kita bawakan kepada anda Encik Fahmi Muhammad Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission Malaysia, dan juga Encik Muhammad Aiman Muhammad Zain, Ketua Pegawai Eksekutif My Aqsa Defenders. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Obat Merah. Okey, kabar duka dari Palestin. Dengan tajuknya sebenarnya kita dah boleh bayangkan apa sebenarnya topik yang kita ingin bincangkan. Kita mulakan dengan situasi semasa yang terkini di Palestin. Lebih 11,000 dah maut. Saya tak tahu dah berapa ramai dah yang hilang tempat tinggal, yang hilang mak ayah, adik-beradik, kakak, ibu dan sebagainya. Di media sosial, di media arus perdana, ramai orang dah berkongsi dan ramai orang tahu apa yang berlaku di Palestin. Cuma mungkin selaku CEO GPM Malaysia, kita ingin tanyakan kepada Tuan Fahmi, apa sebenarnya konflik ataupun tragedi berdarah yang berlaku di bumi Palestin. Baik, saya mulakan hari ini dengan berkongsi dengan semua yang hadir. Gambar yang dihantar oleh teman kami, GM kami di Gaza, Dr. Tariq Atamas. Sebelum ni dia banyak hantar gambar bagaimana keadaan rumahnya yang hancur. Pejabat sebelum ni dihantar sebelum ni video bagaimana waktu serangan dia masuk ke dalam pejabat dia semata-mata untuk mengambil bendera jalur gemilang kita yang jatuh di lantai dan segera keluar dan maklumkan tempat tu tak selamat. Hari ni dia hantar gambar pada kami, gambar yang mana menunjukkan pelangi yang juga menggambarkan bagaimana keadaan yang saya rasa kita berada dalam keadaan yang bercampur bau. Kadang-kadang kita kata macam seolah kita dengar saban hari apa yang dikongsikan oleh teman kita, kita dengar yang berlaku. Malah kalau kita yang biasa dengan social media ni, peperangan yang berlaku ribuan kilometer jauhnya sebenarnya dekat dengan kita sebab kita dah dapat akses, kita dah dapat maklumat, kita dah tahu apa yang berlaku. Waktunya bila, apa situasi dan keadaan tu kita dah boleh rasa sebab ni dah masuk bulan yang kedua. Jangan hanya dilihat pada apa yang berlaku 2 bulan ni, tapi tengok pada apa yang berlaku sejak hampir 7 dekad yang lalu. Yang mana kehilangan nyawa, tempat darah dan juga dalam keadaan mereka berada dalam situasi yang terpaksa melarikan diri dalam keadaan mereka mempunyai hak dan tuntutan yang ada pada mereka itu telah hilang sebagainya. Jadi ini keadaan-keadaan yang saya fikir perlu untuk kita ketahui dan kita akan terus bersolidaritas bersama dengan rakyat Palestin. Tuan Aiman, ada yang mengatakan bahawa situasi yang berlaku di bumi Gaza di Palestin ini, kita tidak boleh hanya memandang dari sudut pandang agama semata-mata. Bukan dari sekadar konsep ketuhanan, tapi ia lebih kepada kemanusiaan dan juga hak asasi individu itu sendiri. Jadi situasi di Palestin ini, bagaimana Tuan Aiman melihat? Mungkin saya bermulakan dengan satu kata-kata bila seorang sahabat saya telah gugur syahid di Gaza beberapa hari lalu. Peristiwa yang berlaku di Gaza ini sangat dekat dengan kita rakyat Malaysia dan juga terutama kepada kami petugas-petugas kemanusiaan yang sudah lama dalam isu ini. Antara kata-kata terakhir sebelum kami terputus hubungan dengan sahabat-sahabat di Gaza dalam satu pesanan di WhatsApp mengatakan bahawasanya, Aiman, kalau kita tidak dapat bertemu di dunia ini, tahuilah bahawasanya kita akan bertemu di syurga Allah SWT kelak. Satu itu adalah satu ayat yang terakhir yang saya dapat daripada seorang sahabat saya di Gaza yang telah syahid akibat dibedil rumahnya oleh rejim Zionis, seorang petugas kemanusiaan juga di Gaza. Dan apabila saudara Fahmi kongsikan tentang Dr. Tariq, juga saya kenal dia bersama-sama di UIA, mengenali sahabat-sahabat kita di Palestin. Mereka adalah satu bangsa ataupun satu komuniti yang sangat kuat, jiwa mereka. Dan kita tahu bahawasanya bila kita memperkatakan tentang isu Palestin, isu Gaza ini, dia bukan dari segi kanta ukhuwah insaniah ataupun kemanusiaan, tapi dia juga adalah ukhuwah Islamiah bagi kita umat Islam. Jadi kita boleh memilih sebenarnya sama ada kita ingin melihat daripada kacamata kemanusiaan, itu sudah semestinya yang perlu ada dalam jiwa sanubari kita sebagai seorang manusia. Tidak kira lah agama kita apa pegangan, politik, agama kita, bahkan orang yang tidak ada agama pun saya mengenali mereka sangat kasih dan juga sayangkan kepada sahabat-sahabat kita di Palestin. Itu yang pertama. Kita sebagai orang Islam, kita mempunyai kanta yang kedua yang kita lihat, iaitu dari segi ukhuwah Islamiah ataupun persaudaraan sesama
Muslim. So sepatutnya bila kita melihat sesuatu itu dengan dua kanta, seharusnya kita lihat dengan lebih mendalam. Maksudnya inilah isu yang kita kena angkat. Apa yang berlaku di Palestin itu, di Gaza terutamanya, kita harus angkat dan juga bela, bukan sahaja dari segi kita sebagai orang Islam, tapi juga sebagai seorang manusia. Kita tidak boleh memilih jalan tengah. Kita tidak boleh menjadi neutral. Kita kena memilih pihak. Dalam isu Palestin kita kena memilih pihak kerana mereka yang dijajah itu perkataan yang tepat. Mereka yang dijajah itu adalah orang-orang Palestin. Mendengarkan apa yang dikongsikan oleh Tuan Fahmi dan juga Tuan Aiman, saya percaya ramai sebenarnya yang tidak berpuas hati. Seakan-akan ada sebelah dunia yang menutup mata, dia membisu dan sebagainya. Berbalik pada soalan yang kedua ini, mungkin sedikit sensitif, tapi saya perlu mendapatkan sudut pandangan dan juga naratif daripada Tuan Fahmi sendiri. Sebab kita tahu dunia Arab ni dia meliputi 26 buah negara. Cukup banyak. Seluas 12.9 juta kilometer persegi tanah di bumi ini. Bagaimanapun baru-baru ini dalam sidang tergempar kemuncak OIC di Riyadh pada 11 November, ada beberapa negara Arab, saya nyatakan antaranya Arab Saudi, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Maghribi tidak bersetuju dengan 5 usul yang telah dibawakan dalam sidang kemuncak tergempar tersebut. Negara Arab sendiri ni, Tuan Fahmi, bagaimana? Saya nampak pertamanya kita lihat, dah hampir berapa bulan baru kita macam dikejutkan. Betul. Untuk adakan satu Sidang khas. Sedangkan kalau hakikatnya, kita tengok dalam beberapa siri pertemuan yang dilakukan oleh US State Secretary, yang saya fikir lebih kerak dan mengamalkan tradisi ziarah itu sendiri. Sampai tahap mereka terpaksa bertemu dengan pimpinan-pimpinan Arab ini dan juga pergi bertemu dengan mereka yang berada di kawasan rejim itu sendiri. Jadi kita nampak solidariti dan juga usaha komitmen mereka ni buat usaha yang begitu. Jika dibandingkan dengan kita di other side ni, saya nampak macam agak kurang dan nampak seolah macam kita ada hilang sosok yang boleh mengimbangi apa yang dilakukan sebagai tanda solidariti, sebagai tanda sokongan. Yang kedua, sebelum pergi kita pada persidangan khas ni, kita tengok sendiri bagaimana Netanyahu dalam keadaan yang sangat, kita kata banggalah, menunjukkan New Middle East Plan yang secara tak langsung telah melenyapkan bumi Palestin dalam peta tersebut. Seolah telah ada satu usaha sama berdasarkan pada apa yang berlaku sebelum ni juga dalam Abraham Accord, perjanjian yang mengakibatkan beberapa buah negara yang kita ketahui melakukan normalisasi antara negara mereka dan juga rejim. Kenapa mereka nak buat normalisasi ni? Barangkali juga ada advantage dan juga ada benefit yang mereka dapat dalam bentuk kewangan, mungkin dalam bentuk ketenteraan, mungkin juga dalam bentuk hubungan diplomatik, strategik dan sebagainya. Jadi ini kita nampak asas yang berlaku yang mengakibatkan mungkin keputusan yang dibuat tadi berkecuali ataupun menolak usul yang disebutkan tadi. Saya boleh katakan di sini sebenarnya apa yang berlaku tempoh hari apabila mandat itu tidak dapat dipersetujui antara negara-negara Arab. Khususnya pertama, barangkali kita melihat dari segi bagaimana yang dirujuk hari ini adalah kumpulan Hamas yang dianggap sebagai kelompok yang memulakan, dalam arti kata memulakan serangan terhadap rejim. Jadi kalau Hamas itu, kalau kami dalam beberapa siri pertemuan dengan EU, terakhir saya buat pertemuan dengan kedutaan Ukraine di Malaysia, kita hantar memorandum dan sebagainya. Bagi mereka menganggap bahawa Hamas ni adalah terrorist organisation. Bagi mereka, Hamas sebagai terrorist organisation. Mereka tidak terima. Malah dikata bantuan yang masuk ke dalam Gaza ni sebenarnya dapat manfaat pada Hamas. Itu yang disebut oleh mereka. Malah dalam beberapa negara sekalipun, mereka sebut mereka memperjuangkan orang Palestin, tapi mereka juga tidak mahu yang ada di dalam Gaza itu, kelompok yang menggerakkan Gaza, yang kita sebutkan sebagai Hamas. Mereka tidak menganggap itu adalah sebagai daripada rakyat Palestin. Mereka menganggap itu sebagai terrorist organisation. Maka barangkali itu yang menyebabkan tidak adanya satu persefahaman untuk menetapkan itu. Kalau kita mungkin kita tak kata Hamas ni teroris, kita anggap bahawa mereka adalah kelompok yang memang sah. Dia orang buat election di saat 2006. Apa yang berlaku kalau dah menang, dipilih oleh rakyat. Kalau kata yang Hamas ni orang tak setuju, orang tak sokong, orang marah pada Hamas, saya rasa tak ada pula keluarga dia. Keluarga dia apa kena ketika pilihan raya 2006, dah Hamas masuk pilihan raya, dia adalah antara pilihan raya yang terbersih dalam sejarah dunia Arab. Dan pemerhati yang datang melihat pilihan raya itu adalah daripada US ni.
Itulah argument. So, ya, kalau kita sebut begitu, maksudnya sekarang kalau mereka tak mengiktiraf Hamas itu sebagai ini, maka itu yang saya fikir mengakibatkan beberapa usul, hampir 5 usul yang dicadangkan. Mereka tak bersetuju sebab konsensus di peringkat awal untuk nak justify siapa yang kontrol dekat Gaza ni pun dia tak setuju. Tuan Fahmi, dia susah bila nak dikatakan bahawa mereka tidak menerima keberadaan lah, saya boleh katakan, kewujudan Hamas itu di bumi Palestin, walaupun secara sahnya Hamas itu telah menang dipilih oleh rakyat. Bila kita katakan itu mandat yang diberikan oleh rakyat, secara amnya ataupun kita boleh katakan spesifiknya, okay, this is the one lah maksudnya. Okay, jadi adakah itu yang menyebabkan bahawa beberapa negara ini jadikan alasan untuk tidak menghantar sebarang bantuan ke, ketenteraan ke, ataupun sebenarnya mereka telah diugut, dijanjikan sesuatu ataupun ada dapat something ke? Kalau kita tengok background negara-negara ni, agak sensitif lah kalau cakap ni, kita agak ni pula kan. Tapi tak apa, kita cakap ni, kita bincang satu benda yang kita nampak juga. Maksudnya bila kita lihat negara-negara Arab yang umumnya masih menggunakan pendekatan monarki, raja. Jadi kalau ikut negara-negara yang pergi pada elemen demokrasi, kebangkitan rakyat, ini suatu benda yang sebenarnya memberikan suatu ancaman secara tak langsung. Jadi ini juga antara perkara yang mungkin diambil kira lah. Maksudnya kalau rakyat boleh buat pilihan. Kita tengok sekarang ni, nampak seolah ada dikotomi lah. Rakyat di bawah banyak sokong. Seolah ramai himpunan, orang buat perhimpunan. Bukan saja dalam negara Arab, negara Muslim, tapi di Western. Tapi yang duk kontrol di atas ni, seolah dia tak subscribe dengan apa yang di bawah. Jadi tekanan itu yang akhirnya menyebabkan sama ada nak ikut tak ikut itu terpulang. Tapi maksudnya dalam keadaan sekarang ni, kita nampak bahawasanya pimpinan yang mewakili negara dalam banyak meeting yang ada sekalipun, saya rasa dia tak representatif kehendak sebenar rakyat yang inginkan bahawasanya kita perlu sokong, bantu Palestin dan sebagainya. Malah kalau kita tengok tadi bagaimana Anthony Blinken secara tak langsung dia kata kita nak lepas ni di dalam Gaza dia ada new leadership, kepimpinan baru. Maksud dia orang pula nak decide siapa. Jadi adakah semudah itu kita kata okay, lepas ni yang akan datang ke memimpin, dia nak bagi pula Gaza tu kepada dua sekarang. Ni bila dia sebut dah masuk ke hospital tadi, maksudnya dia dah so-called achieve untuk control half of Gaza. Tapi dalam keadaan itu dia kata siapa yang akan monitor, siapa akan manage, ni daripada kelompok yang satu lagi pula, daripada West Bank, yang kita PA punya grup untuk memerintah dan untuk menguasai balik Gaza. Tapi saya rasa tak semudah itu. Kalau kita tengok pula apa yang Hamas ni, sebab dia kata teroris kita sebelum dengar ISIS, kita dengar dengan kelompok-kelompok yang memang secara tak langsung dikategorikan sebagai ekstremis. Tapi kita pernah dengar tak Hamas pergi serang kedutaan Malaysia dekat Kuala Lumpur? Ada tak Hamas pergi serang mana-mana tempat yang ada di foreign countries yang lain? Aset-aset strategik yang ada daripada negara-negara yang ada. Kita pernah dengar tak? Tak pernah dengar. Maksudnya apa yang Hamas buat ni adalah untuk rakyat. Untuk kebebasan dan kemerdekaan Palestin. So kenapa nak kata dia ni sebagai teroris? Kita duk cakap pasal apa yang berlaku di Gaza. Tapi hakikatnya mereka yang berada di tebing barat, yang ada di Baitul Maqdis pun dalam keadaan beberapa bulan ni berlaku banyak kematian yang terjadi. Banyaknya tekanan, banyaknya orang kata penggeledahan rumah. Malah kalau ada satu-satu rakyat Palestin yang ada di Baitul Maqdis yang mendoakan mereka yang ada di Gaza pun ditangkap dan dianggap sebagai pelaku kepada elemen teroris tadi. Mungkin ramai tahu yang Israel ni ialah penceroboh, penumpang ataupun mereka yang sesuka hati je merampas tanah orang lain. Cuma persoalannya ialah Israel ni satu kewujudan yang kecil. Kenapa negara-negara besar ni takut untuk memberi bantuan, ketenteraan ke, dana ataupun sumbangan dari segi perubatan dan sebagainya kepada Gaza dan juga Palestin waktu ketika ini berlaku? Sebab yalah, kita tahu banyak je negara-negara di luar sana dengan aset ketenteraan yang besar, dengan sumber negara yang begitu mewah dan sebagainya. Tapi bila timbulnya isu Gaza dan Palestin ini, dia macam mana negara-negara ni? Macam tu. Kalau saya boleh jawab secara ringkas dalam bahasa yang lebih mudah. Seorang saya punya guru lah, ada Tafiz Iman. Dia menganalogikan negara ataupun entiti Haram Israel ini seperti octopus.
Dia ada 8 otak dan juga dia ada tangan-tangan yang mencengkam. So all over the years, Israel ini dia telah mencengkam dunia ini daripada segenap segi. Dari segi media je. Kalau kita lihat media-media massa yang besar, naratif-naratif yang dibawa daripada barat adalah kebanyakan adalah pro kepada Israel. Pemilik sahamnya adalah orang-orang yang pro kepada Israel. Itu yang pertama dari segi media. Kedua dari segi ekonomi. Kebanyakan teknologi-teknologi yang kita gunakan sekarang ni adalah dia lahir daripada Tel Aviv. Lahirnya daripada Israel. Segala-galanya yang kita manfaatkan pada hari ini. Dan juga dari segi budaya, dari segi hiburan. So sebenarnya Israel ni telah mencengkam dunia. Dan dia di bahasanya telah disokong dengan begitu dahsyat oleh negara-negara seperti US. Kuasa besar. Sebesar US. So itu yang menyebabkan bila kita bercerita tentang strategi untuk melawan naratif, strategi untuk membebaskan Palestin. Dia bukanlah satu strategi yang satu dimensi. Dia adalah multidimensional yang perlu kita buat untuk melepaskan cengkaman-cengkaman ini. Sebagai contoh, Tuan Fahmi sebut tentang naratif daripada barat tadi, tentang isu Hamas adalah teroris. Itu salah satu daripada propaganda yang telah dilakukan puluhan tahun oleh Israel melalui kuasa-kuasa media mereka. Jadi masyarakat dunia sekarang ini, bila berlakunya serangan Israel ke atas Gaza sejak 2008, 2009, 2012, 2014, 2021 dan sekarang 2023, yang pertamanya kita dapat lihat, walau sedahsyat mana pun peranan media massa yang dilakukan oleh Israel dan juga kuncu-kuncunya, still tidak boleh melawan kuasa rakyat daripada media sosial. Dan kita tengok setiap tahun bila berlakunya serangan, sokongan masyarakat dunia, civil society di seluruh dunia semakin meningkat. Bukan sahaja daripada komuniti Islam, juga bukan Islam. Sebagai contoh, minggu lepas di London 800,000, mungkin 1 juta rakyat London turun ke jalan raya menentang apa yang dilakukan oleh Israel, bahkan menekan pimpinannya untuk menukar polisi mereka. Termasuk juga di Australia, di New Zealand, di Spain dan juga di negara-negara Amerika Latin. Pandangan kami, dia ada 3 faktor dalam memerdekakan Palestin. Pertama adalah ilmu pengetahuan. Bermaksud itu yang dilakukan oleh kami, NGO, GPM, Al-Aqsa Defender dan sebagainya. Kita buat TOT, kita buat ceramah bukan saja di Masjid Surau tapi juga di universiti, di sekolah dan sebagainya bersama dengan KPM. Tapi ada 2 faktor ini yang kuncinya adalah pada pimpinan-pimpinan negara dan juga pimpinan-pimpinan dunia Islam dan lain-lainnya, iaitu politik dan juga ketenteraan. Yang terbaik yang kita boleh buat adalah kita push kita punya pimpinan negara supaya mengusahakan sesuatu yang konkret untuk membantu sahabat-sahabat kita di Palestin. Bercakap mengenai solidariti, saya percaya seluruh dunia berkumpul bersama-sama melaungkan sokongan, menunjukkan solidariti mereka kepada Palestin, khususnya Gaza. Tidak ketinggalan di Malaysia, kita juga mengadakan beberapa siri lah di lokasi-lokasi tertentu dengan pelbagai pengisian-pengisian yang cukup bermanfaat untuk mendedahkan kezaliman yang berlaku di bumi Gaza. Cuma persoalannya, adakah impak sebegitu mencukupi dan juga adakah ianya berkesan untuk memberikan sedikit bantuan ataupun kelegaan kepada rakyat ataupun apa yang berlaku di Palestin. Saya ingat yang pertama, apa yang kita buat, kita tunjuk dan kita kongsi kepada teman-teman kita di Gaza. Bagi mereka itu juga sebagai satu penguat, sebagai satu elemen, kita kata apa, rechargeable dia orang sendiri. Dalam keadaan dia orang disekat akses elektrik, air, makanan, minuman yang ada sekarang minyak hampir tak ada. Apa yang dikatakan apa yang boleh mengoperasikan jentera ataupun apa-apa institusi ataupun bangunan, malah kalau kata hospital, peralatan sebagainya, kalau tak ada benda tu memang takkan ada. So dah almost 2 bulan. So bagi mereka, bila dia tengok apa yang kita buat ni, itu satu semangat bagi mereka. Sebab tu bagi kami, bila mana kita buat kerja-kerja kemanusiaan ini, sebahagian daripada elemen untuk menyalurkan rasa amarah dan juga nak buat sesuatu ni untuk bantu Palestin. Kita ada komuniti Palestin yang ada dekat dalam negara. Kita beri mereka pendidikan. Kita bantu buat awareness. Kita buat social media campaign dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita buat begini, kita dapat satu sindiran juga sebenarnya pada orang yang ada dalam Gaza. Sindiran tu tak merujuk pada kita lah sebab kita buat. Tapi ada yang kita dengar, contoh dia kata, wahai umat Islam di luar sana. Dia kata, jangan kamu melakukan solat jenazah kepada kami, kerana kami masih lagi hidup. Lakukanlah solat jenazah kepada kamu, kerana kamu yang mati.
Oh, itu kalau kita dengar pun saya dengar kata macam Sangat deep lah dia. sebenarnya jangan buat solat jenazah. Dia dah memang dah meninggal. Kedua saya dengar juga dia kata tahu tak kenapa akhir zaman nanti dia kata pokok batu ni yang bercakap. Sebab apa? Sebab kita diam. Kita tak boleh nak cakap. Yang bercakap ni pokok-pokok ni. Tu kenapa akhir zaman. So kita sekarang ni kalau menunjukkan bahawa dalam keadaan sekarang ni apa yang kita buat, apa yang kita lakukan ni something yang kita rasa macam unbelievable. Sesuatu yang kita tak jangka kan. Kalau kata kanak-kanak kita hari ni kita nampak budak-budak main conteng tangan. Kat Gaza anak-anak tu diconteng tangannya. Sebab apa? Takut ada serangan, ada berdilan, runtuhan dalam mabuk sebagainya. Nak tengok siapa meninggal ni, dia tengok kat tangan. Ni nama dia, nama anak. Anak-anak di Gaza hari ni dia orang dah ada dia punya wills. Ni, senarai kan apa dia nak. Kalau kita ada RM50, apa kita nak buat RM50 tu? Anak-anak di Gaza sekarang tulis RM30 bagi kat makcik aku. Baju ni bagi dekat jiran aku. Kasut ni bagi kat nama sekian-sekian kan. Tolong basuh dulu. Sampai tahap macam tu. Maksudnya ini kualiti yang ada pada mereka. Kalau kita tanya call kawan-kawan kita di Gaza, 3 benda yang selalu kita dengar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Kalau dia kata saya tak ada apa, aku hanya berharap pada Allah SWT aja. Kalau tanya apa khabar, alhamdulillah tu selalu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini antara kita belajar sebenarnya daripada mereka, kekuatan yang mereka. Tapi pada masa yang sama, kita dalam keadaan kita nak approach dia orang, kita tanya lagi, deep lagi, tanya lagi. Tak ada dalam group lah, saya personally tak dengan kawan kan. Kata, macam mana? Aku pun sebenarnya penat. Tu kata, aku pun penat. Aku juga manusia biasa. Aku juga ada anak. Aku juga seorang ayah. Aku juga dalam keadaan hari ni aku kumpul duit nak beli peralatan, nak beli perabot, nak beli untuk rumah. Sekelip mata berlaku. So, adakah aku nak tunjukkan yang aku sedang lemah di depan anak dan isteri aku? So, aku perlu kuat. Kita ni duk harap dia ni, tolong bantu. Tolong edarkan bantuan, segerakan pergi ni, pergi sana, pergi ziarah ni, cari tengok kita punya bantuan dah sampai ke belum. Tapi dalam keadaan dia pun hari-hari update kita orang. Sebelum ni hantar good morning, now I'm working to find a place for me to take water for my family. 500 meter. Kalau kita kata hang tu dah lah confirm ada air tak, ni maksud dia sendiri pun terpaksa berjalan untuk ambil air, untuk dapatkan air untuk keluarga dia kan. Jadi inilah hakikat dan keadaan sebenar. Dalam keadaan kita duk push dia untuk buat something kepada rakyat di Gaza, tu pun sebenarnya dia menjadi mangsa, rumah dia pun habis hancur sebagainya. Bila dengarkan situasi yang berlaku di sana cukup sebab dikira sebagai solidariti itu sebenarnya somehow dia membantulah juga sebenarnya memberikan kekuatan. Dan saya percaya boykot juga merupakan salah satu bentuk solidariti oleh rakyat Malaysia. Saya boleh katakan rakyat Malaysia ketika ini musim memboykot. Saya percaya kecoh di media sosial, ada brand ini yang tidak ada langsung pembeli, ada brand ini yang lingkup dan sebagainya, disebabkan mereka bertindak untuk memboykot yang dikatakan sumbangan hasil daripada keuntungan yang diperoleh itu terus dihantar ke Israel. Persoalannya, adakah boykot yang dilakukan pada ketika ini hanya bermusim, hangat-hangat tai ayam, ataupun ia sememangnya yang perlu kita lakukan? So bila kita cakap tentang boykot, sejarahnya kalau saya boleh kongsikan di Malaysia ni, ketika serangan Israel ke atas Gaza pada tahun 2008-2009, ketika itu ada satu grup di UK dan juga di Europe, US dan sebagainya, dia melancarkan boykot yang dipanggil Buy American Last. Maksudnya membeli barangan US yang terakhir. So ketika itu senarai yang terlampau panjang, hampir 150 ke 200 senarai yang perlu diboykot. Sebaiknya boykot ni kena spesifik. Sebab itulah pada 2009 tu kita tak nampak sangat dari segi kesannya boykot kepada syarikat tersebut. So itu yang bermulanya pada 2008-2009. Dan selepasnya kalau di Malaysia pada 2012, usaha boykot yang digerakkan ketika itu daripada kumpulan seperti Viva Palestina Malaysia, adanya coalition dipanggil Complete, dan juga beberapa NGO. Dan ketika itu Aqsa Sharif, sekarang ini namanya MyCare. Dia bermula dengan boykot satu barangan iaitu McDonald. Dan ketika itu kenapa McDonald itu dia boykot? Kerana mengikut analisa yang dilakukan oleh Aqsa Sharif ketika itu, memang ada sumbangan daripada McDonald Corporation US kepada entiti haram Israel melalui beberapa NGO yang memang menyokong entiti haram Israel. So itu adalah money trailnya. Dan ketika itu bila dirujuk kepada McDonald Malaysia ketika itu, pemilikan di Malaysia itu ada corporate exercise yang dia lakukan untuk mendapat pemilikan tu sebenarnya adalah di sebuah syarikat di Singapura. Dan yang syarikat di Singapura itu pemilikannya adalah direct daripada McDonald Corporation US.
So itu adalah susul galurnya yang berlaku boikot ketika 2012. McDonald's secara spesifik dan juga beberapa produk lain. Cumanya sekitar 2018 NGO MyCare telah mengeluarkan kenyataan bersama dengan McDonald's di mana mereka mengeluarkan McDonald's daripada senarai boikot kerana McDonald's Malaysia telah di wholly owned oleh sebuah syarikat daripada Arab, daripada Saudi, Reza Group, yang hari ini kalau dilihat kenyataan MyCare itu masih lagi valid. MyCare memaklumkan kenyataan itu masih valid, iaitu kenyataan pada 2018 McDonald's Malaysia bukan sasaran boikot. Tapi bila sudah ada BDS di Malaysia, Boycott Divestment Malaysia, ketika berlakunya serangan, kita tahu rakyat Malaysia ni alhamdulillah dia punya sokongan kepada Palestin sangat tinggi. Cuma mungkin dia mencampur adukkan pelbagai senarai-senarai yang daripada yang senarai lama dan juga senarai baru, sehingga kan banyak polemik dan juga orang keliru mana nak boikot. Sebab itu bila saya katakan macam mana nak start boikot, boikotlah first dengan ilmu dan juga strategi. So ilmu ni nak rujuk siapa? Rujuklah kepada BDS, kerana mereka dah secara jelas sejak belasan tahun, 18 tahun telah mengaktifkan boikot ini dan memang memberikan kesan yang besar kepada Israel dan juga US. Sehingga kan di Israel dan juga US ada akta undang-undang spesifik yang menentang anti boikot. Tuan Aiman, maaf untuk mencelah. Jadi tak perlu boikot McD? Kalau McDonald's Malaysia tak perlu, kalau ikut daripada BDS. Okey, saya ni tidaklah pandai dalam ekonomi. Tapi saya nak tanya, bukankah bila kita menggunakan sesuatu jenama ataupun jenama, contohnya McDonald dan sebagainya, akan ada royalty yang perlu kita bayarkan kepada main company itulah? Jadi bagaimana? Justifikasi daripada isu tersebut adalah McDonald's Malaysia membayar royalty yang terlampau sedikit. Yang kalau kita boikot, dia tidak memberikan kesan yang besar kepada McDonald's Corporation. Itu justifikasinya. Tapi kalau kita lihat list BDS Malaysia yang terbaru pasca serangan 7 Oktober, dia akan berikan satu senarai daripada rujukan daripada BDS Global. Bahasanya ada 2 level of boycott. Yang pertama adalah strategic list yang perlu diboykot. Itu yang memang sebelum serangan ini pun menjadi legitimate list yang dilakukan oleh BDS. Yang dia ada beberapa, tapi mungkin saya fokus 2, iaitu HP, barangan laptop kita, teknologi IT dan sebagainya. Kedua adalah Puma. HP ini memang secara, kalau kita lihat dia punya money trail dan juga apa yang dia punya kebersamaannya dengan entiti Arab Israel adalah dia supply untuk penjara-penjara di Israel. Teknologi yang digunakan memang teknologi untuk civilian, rakyat Palestin dan sebagainya. Itu yang pertama HP, yang masih menjadi target dalam boikot. Yang kedua adalah Puma, kerana Puma adalah sponsor kepada Persatuan Bola Sepak Israel, dan juga Persatuan Bola Sepak Israel ini memberikan tekanan kepada pemain-pemain Palestin. Bahkan ada pemain Palestin yang terkorban, yang cedera dan sebagainya, yang dinafikan hak untuk bersukan. Sebab itulah boikot dia bukan sahaja dari segi barangan, tapi BDS meletakkan boikot dari segi sport, sukan, dari segi akademik. Stephen Hawking dulu pun dia boikot satu persidangan di Israel. Juga dari segi budaya dan juga entertainment. So sebenarnya kalau mungkin di Malaysia kita kena lebih buka minda kita melawan Israel ini. Naratifnya bukan saja boikot barangan, tapi boikot perkara-perkara lain juga yang kita lihat. Boikot mestilah dengan ilmu supaya tidak bermusim. Yang kedua dengan strategi, dan yang ketiga dengan adab. Ini sangat penting, dan semoga apa yang kita buat tu menjadi satu natijah yang besarlah kepada perjuangan Palestin. InsyaAllah. Itu dia satu perbincangan yang cukup istimewa hari ini untuk kita mengetahui keadaan semasa, apa yang berlaku di bumi Palestin, di Gaza khususnya, dan juga bagaimana sumbangan dan juga bantuan yang diberikan khususnya dari Malaysia ke Gaza di bumi Palestin. Baiklah, sebagai akhir ataupun sebagai penutup kepada Tuan Fahmi dan juga Tuan Aiman, mungkin kita mulakan dengan Tuan Fahmi dahulu. Apakah harapan dan juga apa yang ingin Tuan Fahmi lihat masa depan bumi Palestin itu sendiri? Pertamanya memang itu antara hasrat kita bila almarhum Dr. Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi memberikan suatu, kita kata, amanat yang jelas dalam isu Al-Quds ni. Beliau mengatakan bahawa Al-Aqsa yantaziru kafatihan la sa'ihan. Maksudnya Al-Aqsa menantikan kita ni sebagai seorang yang kita kata pembuka, sebagai pembuka, bukan pelancong. Walaupun dalam hadis Nabi SAW yang lain menyebutkan bahawasanya kita perlu wajib
istilahnya bersusah-susah untuk bermusafir ke 3 buah masjid. Maksudnya Masjid Baitullah, Masjid Haram, Masjidku, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Maksudnya ini antara kiblat pertama kita. Kalau kata tak ada arahan untuk kita untuk ditukarkan kiblat, tu barangkali kita masih lagi menghadap Masjid Al-Aqsa. Jadi penting bagi kita itu sebagai umat Islam bahawasanya ini antara suatu kita kata semangat bagi kita lah. Dalam hadis yang lain juga bila sahabat memberikan kepada Nabi, tanya kepada Nabi, gambarkan kepada kami Baitul Maqdis itu, Al-Aqsa lah terutamanya, dia kata di situ nanti tempat untuk dihimpunkan manusia, tempatnya kebangkitan. Dalam surah Isra sini, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, bagaimana perjalanan Nabi SAW daripada Mekah ke Baitul Maqdis dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maksudnya kita kata banyak keberkatan dan kelebihan bumi Al-Aqsa ni. Sehingga kan bila ditanyakan lagi, kalau kami tak boleh pergi sana Rasulullah, apa yang kami perlu buat? Jadi Rasulullah sebut bahawasanya kalau kamu tidak dapat pergi untuk menunaikan solat di sana, cukuplah bagi kamu untuk menghantar minyak untuk menyalakan pelita-pelita di sana. Maksudnya futuristiknya Rasulullah ni dah memberikan satu gambaran bahawasanya sekarang ni kita mempunyai kesukaran untuk kita menunaikan solat secara berjemaah, ramai-ramai pergi ke Masjid Al-Aqsa. Jadi analogi yang digunakan juga menghantar minyak untuk menyalakan pelita, dalam erti kata apa yang kami buat sekarang ni adalah inisiatif bantuan kemanusiaan yang kita buat. Jadi kalau di peringkat kami di Global Peace Mission, kita menggerakkan kempen pedulipalestin.com. Itu platform yang kita buat untuk kita gerakkan misi bantuan. Alhamdulillah kita punya pasukan, tim kita walaupun bukan rakyat Malaysia, tapi Palestinian yang lama duduk dekat dalam negara. Dia tahu cara kerja kita, culture orang Malaysia, sensitivity yang ada. Jadi rakyat Palestin yang ada di Gaza sekarang menggerakkan inisiatif bantuan kemanusiaan yang kita gerak. Dan akhirnya saya boleh sebutkan juga bahawasanya keamanan, kesihatan, peluang untuk kita berinteraksi dengan teman-teman dan juga kawan-kawan, keluarga, barangkali itu adalah merupakan sebahagian daripada doa-doa orang yang dizalimi di Palestin. Kita doakan dia orang, kita buat kunut nazilah sebagainya, tapi kita jangan underestimate doa mereka yang berada di Gaza juga kepada kita. Satu yang saya khawatir juga, jangan dalam keadaan mereka diserang, mereka dibunuh, mereka mendoakan, kemana pergi kamu orang Islam, seolah tak bantu. Tapi kalau kita harap bahawasanya mereka mendoakan kesedaran kita sebab kita bantu mereka ni, kita tolong mereka ni, insya-Allah mungkin juga itu antara lain yang menyebabkan kekuatan kedudukan kita Alhamdulillah dalam keadaan yang sangat baik. Bagaimana pandangan Tuan Aiman? Kalau saya, harapannya adalah untuk Palestin merdeka dan juga bebas dalam hayat kita. Dan juga kita dapat solat secara mulia di Masjid Al-Aqsa seperti mana Sayyidina Umar Al-Khattab membebaskannya, seperti mana Salahuddin Al-Ayyubi membebaskannya, dan juga memberikan keamanan dan juga memberikan satu kebebasan kepada penduduk-penduduk di Baitul Maqdis ketika itu, dan di mana di situnya adanya orang Islam, di situnya adanya orang-orang Kristian dan juga orang-orang Yahudi. So kita inginkan satu tanah Palestin yang bebas dan juga merdeka. Dan yang kedua mungkin pesanan daripada kami kepada semua yang menonton untuk terus bersama bersolidariti. Apa yang boleh kita lakukan secara praktikal? Yang pertama adalah terus cakna dan juga ambil tahu tentang apa yang berlaku di Palestin, bukan sahaja secara bermusim, tapi juga dari segi sejarahnya. Apa hubungan kaitnya Malaysia dan juga Palestin dan sebagainya. Itu yang pertama, cakna. Dan juga educate diri kita dan juga kongsi dengan orang lain. Kedua adalah bersama menjadi sukarelawan. Banyak NGO di bawah Maksar Defenders, Alhamdulillah. Kita ada lebih 19 ahli gabungan NGO. Ada di Pantai Timur, ada di Klang Valley, di Melaka dan sebagainya. Boleh bersama menjadi sukarelawan dalam isu-isu Palestin. Dan yang ketiga, teruskan berinfak, menyumbang melalui saluran-saluran yang sah, yang terbukti sumbangan sampai kepada melalui NGO di Maksar Defenders dan sebagainya. Dan yang keempat, teruskan usaha boykot. Boykot dengan ilmu, boykot dengan berstrategi, dan juga boykotlah dengan beradab. Dan rujuklah kepada BDS Malaysia untuk senarai-senarai boykot. Dan teruskan boykot bukan sahaja ketika Gaza diserang, sehinggalah syarikat-syarikat ini menukar polisi mereka kepada bersama dengan perjuangan rakyat Palestin. Yang terakhir, kelima adalah terus tembak doa-doa kita untuk sahabat-sahabat kita di Palestin, terutamanya hari ini yang berada di Hospital Ashifa. Teruskan bersama dengan Maksar Defenders, Global Peace Mission dan juga rakan-rakan NGO lain. Dan insya-Allah kita dapat lihat dalam hayat kita bumi Palestin itu akan bebas dan juga merdeka. Insya-Allah. InsyaAllah. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission Malaysia, Encik Ahmad Fahmi Muhammad Syamsuddin,
dan juga Ketua Pegawai Eksekutif My Aqsa Defenders Encik Muhammad Aiman Muhammad Zain di atas kesudian bersama-sama dengan Lobak Merah sebenarnya untuk membincangkan, untuk berkongsi mengenai isu semasa yang berlaku di bumi Gaza dan Palestin. Kita mengambil masa mereka agak lama sebenarnya hari ini dan mereka meluangkan masa untuk berkongsi dengan anda semua mengenai apa sebenarnya kesengsaraan yang dialami oleh rakyat Gaza. Jadi teruskan bersama dengan kami di Lobak Merah. Terima kasih kerana terus menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe Lobak Merah. Terima kasih.